Assalamualaikum, apa khabar semua penonton Malaysia hari ini. Bertemu lagi kita hari ini, Malaysia hari ini untuk edisi 16 November 2020 bersama saya Marcel Hassan. Diharapkan anda semua sihat-sihat saja untuk hari ini, hari Isnin. Pada yang sedang buat kerja rumah ataupun baru nak masuk office tu, selamat tugas kami ucapkan. Dan hari ini saya bertemankan seorang mami yang jelita. Mami, ya, terima kasih Marcella. Kepada penonton Malaysia juga, selamat pagi, salam sejahtera. Kita sentiasa mengharapkan agar kita menjadi orang pertama memberi salam dan juga mendoakan anda semua yang berada di rumah sentiasa berada dalam keadaan baik, sentiasa berada dalam keadaan positif, kekal cergas, kekal sihat insya-Allah. Untuk meneruskan pada hari ini, hari Isnin, permulaan hari bagi minggu ini 16 November 2020 bersamaan 30 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Kerana apa? Beberapa hari lagi saja kalau kita hitungkan satu persatu, sebulan lebih lagi saja untuk kita melabuhkan tirai 2020 dan mengharapkan sinar baharu pada tahun 2021. Jadi doa jangan putus, insya-Allah kita mengharapkan yang terbaik. Bukan kami berdua saja, kita ada Abang Long juga di sana, Eli Iskandar bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun menumpang doa juga yang semoga kita menghadapi situasi ini dengan penuh tabah, penuh cekal, dan kita harap juga kita pelajari banyak perkara sepanjang tahun ini. Tahun 2020 setengah orang letak hashtag cepatlah berlalu kan. Tapi kita mahu 2020 juga tahun yang memberi banyak ilmu dan pengetahuan dan manfaat kepada kita. Betul. Ya, jadi kita hari ini pun kita nak belajar juga sesuatu yang baru. Sebab antara kelompok yang kita selalu berikan penekanan ialah diri kita yang kena kerja dari rumah dan sebagainya. Yang anak yang sekolah ditutup ni kan, yang keresahan, kegusaran dan macam-macam lagi perasaan mereka, bagaimana kita melihat mereka. Betul, kerana mereka juga antara golongan yang terjejas, bukan sahaja kita orang dewasa. Kalau kita orang dewasa, kita duduk kat rumah terkurung lama, tak boleh keluar dan sebagainya. Pastinya kita mempunyai satu perasaan yang memberontak nak keluar dan sebagainya. Apatah lagi kanak-kanak yang nak membesar, yang dah biasa jumpa kawan, pergi ke sekolah dan sebagainya. Tiba-tiba untuk satu tempoh tu mereka tidak boleh melakukan apa kebiasaan yang mereka lakukan. Itu menimbulkan orang kata ibu bapa sendiri memainkan peranan yang penting bagaimana untuk ibu bapa itu sendiri mengawasi ataupun mengambil cakna tentang hal ini. Kalau kita terjejas dari segi kewangan, ada yang dibuang kerja dan sebagainya, anak-anak terjejas dari segi mentalnya, bagaimana keadaan mereka di rumah? Satu je perkataan, bosan. Kerana mereka kehilangan satu perkara yang tidak tahu apa. Betul. Dan ibu bapa nak menggantikan apa dengan kebosanan itu. Betul. Jadi kan, jadi hari ini kita akan bincangkan, ada aktiviti juga kita akan bawakan, mungkin boleh menjadi idea kepada ibu bapa di luar sana, dan juga kita akan bawakan salah seorang pakar psikologi klinikal untuk mengetahui bagaimana cara pengurusan mental anak-anak pada ketika saat getir ini. Ya. Okey? Kita ibu bapa ni, kita bekerja dari rumah, maknanya kita bekerja. Masih lagi kita terpaksa menguruskan anak dan membiarkan mereka melakukan aktiviti mereka. Kan soalnya sekarang kalau sebelum PKP ni, sebelum pandemik ini, kita nak mengelakkan screen time. Seboleh-boleh jangan lama sangat. Betul. Tapi inilah dia tujuan mereka, kelas pun online, aktiviti semua online, YouTube dan sebagainya kan. Jadi mau tidak mau inilah tempat mereka tujui kerana mereka tidak boleh berada di luar, tidak boleh bermain dan sebagainya. Fitrah mereka ni bermain. Betul. Tak boleh nak elak kan berlari dan sebagainya. Jadi kalau terkurung dalam dinding rumah tu bagaimana? Apa lagi yang kita boleh lakukan? Hari ini kita nak belajar sikit sajalah, tapi kalau ada cadangan dan pandangan berkaitan apa lagi yang kita boleh lakukan, dan kita nak kongsikan satu keluarga juga yang punya perkongsian sangat menarik. Dan dalam konteks kita ni, saya kata sekarang ni di bandar, rumah kecil, apartmen dan sebagainya. Tapi anak seorang, dua orang. Jadi bagaimana nak menguruskan emosi dan juga psikologi mereka. Betul. Itu kalau kita bercakap pada anak-anak yang berada di bandar. Tapi bila hal ini terjadi, kita melihat bahawa kanak-kanak di bandar paling terkesanlah kerana selalunya mereka duduk di ruang, duduk di kawasan rumah yang berkeluasan yang sangat kecil. Jadi tak ada banyak ruang untuk mereka melakukan aktiviti dan sebagainya. Berbeza pula dengan kanak-kanak yang duduk di kawasan-kawasan desa, di kawasan kampung. Kerana kita tahu kan kejutan budaya mereka tu berbeza. Betul. Dan kalau kita tahu di kampung tidak melalui kan. Dan ruang di kawasan kampung juga luas. Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh mereka. Okey, itu antara yang kita akan bincangkan. Cuma nak kongsilah, semalam hari Ahad, hari Minggu biasalah kalau kita pergi ke taman rekreasi memang akan sangat ramai. Saya duduk dekat area ataupun kawasan Elmina. Jadi di situ kalau anda pun tahu mereka macam ribut Elnino bukan ini nama tempat lah. Bukan, nama tempat Elmina di Denai Alam, dan ada satu Elmina Park yang memang menjadi tumpuan mereka yang berada di sekitar itu. Semalam saya lalu di kawasan itu untuk pergi ke kedai, sangat penuh.
sangat ramai. Okey, jadi bila dah ramai dan pintu masuk dan keluar tidak dikunci, tidak dipagar, tidak ditutup oleh pihak pengurusan, membenarkan mereka untuk masuk dan beramai-ramai di satu kawasan, tidak dapatlah melaksanakan 3S untuk mengelakkan diri daripada tempat-tempat yang sempit dan sebagainya. Cuma mungkin mereka juga sama seperti saya tanya diri sendiri, sebenarnya boleh ke? Boleh ke pergi ke kawasan tu? Jadi kita tidak jelas tentang boleh atau tidak pergi ke taman rekreasi. Kalau saya tanya saya pun saya tidak dapat jawab. Tapi bila kita tengok ramai orang pergi sana, mungkin boleh kot. Jadi ramai yang jangan katalah parking kereta tu memang sampai ke kawasan rumah saya. Memang sangat ramai. Jadi macam mana pelaksanaan SOP dan pemahaman kita dengan SOP berkaitan dengan PKPB kali ini. Betul lah. Mungkin lain tempat, lain sedikit pendekatannya kan. Kita bercakap tentang perangkaan COVID-19 ni yang masih terus menjadi perhatian dan angka kembali meningkat kes baharu. Kalau diikutkan ia 1,208 kes baharu yang dicatatkan, membabitkan keseluruhan 47,417 ini sehingga 15 November. Kes yang pulih dikabarkan keseluruhan 34,785 dan kematian yang dicatatkan ialah 309. Ini ialah kita raikan grafik-grafik yang memberikan gambaran kes yang pulih kan. Dengan raba-rabanya, dengan kehijauannya. Pada masa yang sama jangan terlalu leka kerana kalau kita lihat perangkaan ataupun angka yang membabitkan kes COVID di negeri-negeri tertentu juga, khususnya di kawasan dengan penduduk yang padat ini di wilayah Persetuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor dan sebagainya. Kita nampak ada pertambahan kes di Kepong pun sebagai Ceras, tiba-tiba terus 121 kes. Ya, betul. Kalau sebelum ni kita risau keadaan di Sabah, sekarang berlaku pula di sekitar Lembah Kelang. Pertambahan kes saban hari ini sangat membimbangkan. Dan semalam juga kita dikejutkan dengan kematian seorang kanak-kanak kan, angka korban COVID-19. Dan kalau kita boleh lihat, itu antara di Kaca TV sekarang. Seremban 37 kes baharu, Port Dickson 7 kes baharu. Ini antara yang anda perlu tahu bagaimana untuk anda mengelakkan diri dari kawasan yang mungkin kesnya semakin lama semakin meningkat. Senang cerita, kalau tidak ada urusan penting, itulah sebabnya kita diarahkan untuk berada di rumah. Kerana kita tidak dapat menjangka hari ini dan hari esok apakah yang akan berlaku. Kan? Setiap hari pemeriksaan dilakukan, setiap kali itu juga nombor berubah tentang kes-kes baharu COVID-19. Itu juga dengan kluster baharu yang amat merisaukan kita. Betul, kerana semalam terdapat pertambahan 3 kluster baru kan. Antaranya kluster Plaza, iaitu ini Kluster Jalan kluster baru. Kalabakan. Kalabakan dan juga kluster Jerry. Itu antara kluster-kluster pertambahan kluster baru semalam dan itulah paling pentingnya untuk kita sentiasa mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan. Kita paling risau kalau kluster tu membabitkan negeri tempat tinggal kita. Betul. Dan pada masa sama ni kita boleh nampak je peta tu ada warna hijau, sedikit kelegaan. Persoalannya berapa lama hijau sampai bila hijau? kita boleh kekalkan hijau? Berapa lagi daerah yang akan mula menghijau? Betul. Dan bila kita nampak hijau tu janganlah pula kita rasa macam tak ada apa-apa, Selesa macam selamat, sangat selesa, kan? boleh keluar dan sebagainya. Baiklah, kita akan teruskan dengan seperti biasa perkongsian di Dada Akhbar, Berita Harian, Harian Metro dan juga NST. Saya minta izin Berita Harian terlebih dahulu. Ini berkaitan dengan satu kejayaan yang telah pun dicapai oleh negara kita, termasuk lagi 14 negara termasuk China, menempa satu lagi sejarah semalam selepas secara rasminya memeterai Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau RCEP, iaitu blok perjanjian perdagangan terbesar dunia. Perjanjian itu yang melalui rundingan sukar dan mencabar selama 8 tahun akan mempertingkatkan memudah cara melindungi persekitaran pelaburan negara anggota selain menyumbang ke arah kelestarian Malaysia sebagai hub perdagangan dan destinasi pelaburan pilihan. Kita bercerita tentang kejayaan dan juga bagaimana ekonomi selepas ini. Sekarang ini kita berada dalam fasa yang ekonomi tidak menentu. Dalam negara sendiri masing-masing mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan dan menstabilkan ekonomi. Tapi apakah yang akan berlaku terhadap ekonomi kita selepas COVID-19 ini? Jadi ini antara salah satu inisiatif yang diambil oleh pihak kerajaan dan 14 negara lain lagi mencapai kata sepakat selepas 8 tahun perbincangan. 31 pusingan rundingan dan 8 mesyuarat menteri diadakan, barulah hubungan pelbagai hala ini dapat dimeterai. Okey, dan harapan yang terbaik.
Silakan. Silakan. Okey, seterusnya kita nak berkongsi perkembangan di harian Metro. Tiong mohon maaf akhirnya. Perinciannya ada di halaman ke-6 di mana di sini katanya Ahli Parlimen Bintulu Tiong King Sing memohon maaf susulan kenyataannya mendakwa Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah takut mati. Permohonan maaf dibuat bagi memastikan perjalanan sidang Dewan Rakyat lancar selain demi kepentingan dan keharmonian negara. Dan katanya dia langsung tidak terdetik untuk menafikan amalan mulia semua barisan doktor, jururawat, Barisan Harapan termasuk Ketua Pengarah Kesihatan. Dan di sini juga katanya dakwaan itu menyebabkan beberapa ahli parlimen bangkit membantah kenyataan itu dengan menyifatkannya sebagai penghinaan kepada Dr. Nur Hisham dan Barisan Harapan. Jadi ini pentingnya sebenarnya kita perlu untuk sebenarnya menghargai dan menghormati semua petugas Barisan Harapan kita. Jadi kita ada visual untuk dikongsikan kepada anda semua. Sama-sama kita saksikan. Minta Bintulu tarik balik kenyataan DG takut mati. Memang itu DG takut mati. Apa pasal Tonton semua turun? Saya minta Bintulu tarik balik kenyataan DG takut mati. Baru-baru ini, berlaku kekecohan di sidang Dewan Rakyat apabila salah seorang daripada ahli parlimen mendakwa Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah takut mati dan tidak turun padang ke Sabah. Kenyataan itu mengundang kemarahan ramai pihak termasuk ahli parlimen. Jika DG dan frontline put themselves as sacrifice, dia bantu rakyat. Janganlah kau Saya minta Bintulu tarik balik. Minta maaf. DG is a frontliner. Berikutan dakwaan itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham membalas tuduhan terbabit pada 11 November 2020 melalui sidang media harian Kementerian Kesihatan Malaysia dengan memetik ayat 185 surah Al-Imran. Kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita sebagai orang Islam, kita terima kematian tu di mana-mana saja akan berlaku. Bukan hanya turun padang ataupun tidak. Pada 14 November 2020, Tan Sri Dr. Nur Hisham berkongsi semula pengalaman lawatannya ke negeri Sabah pada akhir bulan Ogos lalu. Lawatan ke Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu ini bertujuan untuk melihat sendiri operasi dan fasiliti makmal yang telah dinaik taraf dan pengurusan persediaan pilihan raya negeri Sabah. Di samping itu, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga mengambil peluang mendekati para petugas makmal dan petugas kesihatan di lapangan untuk mendengar sendiri segala isu dan cabaran yang dihadapi mereka. Dalam titipan menerusi akaun media sosial, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga menyatakan bahawa Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Chong Chi Kiong, turut turun padang ke negeri Sabah baru-baru ini. Lawatan itu bertujuan untuk memantau perkhidmatan kesihatan awam dan dia masih menjalani tempoh kuarantin 14 hari sejurus kembali dari Sabah. Dalam sidang media 11 November 2020 lalu, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga menegaskan kepentingan utama pada saat ini adalah untuk memutuskan rantaian COVID-19 di Malaysia. Jadi kita boleh selisih pendapat, tetapi yang pasti apa yang kita laksanakan ialah untuk memutuskan jangkitan COVID-19 supaya kita dapat selamatkan negara kita daripada peningkatan kes-kes COVID-19 dan juga kadar kematian. Memetik laporan akhbar harian Metro 15 November 2020, Ahli Parlimen Bintulu, Tiong King Sing memohon maaf susulan kenyataannya mendakwa Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah takut mati. Menurutnya lagi, dia tidak mahu menjadi punca seluruh urusan Dewan Rakyat terganggu. Okey, jadi kita kongsikan antara kronologi lah apa yang berlaku sebenarnya. Tapi segalanya pun dah selesai, dah minta maaf, maknanya segalanya kita anggap dah selesai. Kita terus memberikan semangat kepada Tan Sri dan juga Barisan Harapan. Tidak ada yang boleh patahkan semangat mereka, saya kira, kerana objektifnya adalah hanya untuk menyelamatkan dan memberikan yang terbaik untuk Malaysia. Dan kita faham tekanan daripada ahli parlimen. Tapi apa pun semoga dapat dibahaskan perkara-perkara seperti dengan berhemahlah, tidaklah mahu mencetuskan sebarang keadaan yang tidak terkawal sehingga ada yang terpaksa keluar daripada dewan dan sebagainya. Okey, kita nak beralih ke akhbar berikutnya. New Straits Times membawakan muka hadapan surge in the city. COVID-19 numbers in Klang Valley are increasing and have surpassed Sabah. Kita ataupun Lembah Kelang sudah pun mengatasi Sabah dari segi angkanya. Yesterday, KL alone had 469 cases, mostly from a single cluster, and Selangor 185. As frontliners continue to battle
the Health Ministry has put in place support services to safeguard their mental health. Okey, dan kita tertarik untuk berkongsikan ini satu paparan di muka surat 17, Prevent Confusion on SOP, tulisan Tan Sri Limlamthai ini yang menyebutkan ataupun memberi cadangan tentang ataupun meluahkan rasa sama seperti mana kita rasai, iaitu tentang kekeliruan berkaitan dengan SOP yang dihebahkan di media. Antara ini disebutkan it is important that rules and regulations introduced as standard operating procedures or SOP to prevent the spread of the COVID-19 virus clearly defined and not left to individual interpretations by law enforcers. Only then can the intent of the law be fulfilled. Antara yang dikongsikan dalam penulisan ini ialah contoh seperti adakah perlu untuk mengimbas kod MySejahtera ketika mengisi minyak dan sebagainya. Betul. Jadi kenapa ada pihak ini kata ya kena imbas, ini tak perlu, ini kata seorang dalam kereta, seorang kena duduk belakang dan macam-macam lagi. Kenapa adanya kekeliruan sebegini rupa? Jadi anda boleh baca tulisan Tan Sri Limlamthai untuk memahami lebih lanjut, dan ini kita kongsi juga bersama-sama. Untuk itu kami ingin mendapatkan penjelasan lebih terperinci tentang situasi maklumat berkaitan dengan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB ini, khususnya bersama dengan Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara MKN di talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Datuk, kami rasa Datuk pastinya antara yang juga menerima pelbagai reaksi dan maklum malas tentang hebahan berkaitan dengan SOP ini. Jadi setakat ini apa yang Datuk boleh kongsikan? Memang terdapat banyak perungutan, kekeliruan berhubung SOP yang ditegaskan, diumumkan oleh kerajaan dari semasa ke semasa. Tetapi kita perlu faham semangat sebenar atau spirit di sebalik semua SOP ini. Yeah. Saya yakin jika kita tahu spirit ini, kita boleh meminimalkan segala kegelisahan, segala rungutan. Yeah. Sebab semangat sebenar ini ialah untuk mengawal penularan pandemik COVID-19 ini. Kita nak kawal penularan. Jadi bila kita nak kawal penularan, apa-apa tindakan kita mestilah ke arah mengawal atau menghadkan pergerakan. Yeah. Jadi SOP ini semangat dia ialah untuk menghadkan pergerakan rakyat, pergerakan kita semua, supaya dengan kawalan ini, langkah kita nak membendung penularan pandemik COVID-19 ini akan berjaya. Okey, baik Datuk, kita bercakap tentang semangat SOP ini dihebahkan ini. Ringkas saja, mudah saja untuk menghadkan pergerakan agar kita dapat melandaikan graf pandemik ini. Dan barangkali boleh dikongsikan cara paling mudah kerana lain pihak memberi tafsiran yang berbeza. Kalau orang awam tu satu hal lah. Ini yang mentafsir ni adalah orang yang ataupun pihak yang mempunyai tanggungjawab untuk menguruskan keadaan, seperti pihak berkuasa, pihak yang menjaga keselamatan, pihak pemilik premis dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak seragamkan perkara ini supaya pihak anggota keselamatan pun memberikan yang sama, pemilik premis pun yang sama, supaya orang awam pun memahami yang sama? Caranya ialah dengan semua kita. Tak kira sama ada kita petugas, barisan penguat kuasa ataupun rakyat sendiri, ataupun penggubal dasar ini. Yang penting ialah kita mesti memahami tujuan SOP itu. Kalau kita memahami tujuan ini, iaitu kita nak mengawal atau membendung penularan pandemik ini, jadi tindakan-tindakan yang dinyata dalam SOP itu mestilah ke arah mampu membendung penularan ini. Jadi kalau kefahaman kita, apakah yang kita faham itu mampu atau membantu membendung penularan pandemik ini. Jika ia mampu atau dapat membendung penularan ini, maksudnya kita telah faham. Tetapi kadang-kadang SOP ini telah terlalu lama, sejak 18 Mac kerajaan perkenalkan ia. Kerajaan tegas dan kuasakan ia. Tetapi tiba-tiba selepas 8 bulan berlaku isu yang tidak sepatutnya berlaku.
sebagai rakyat, orang kebanyakan, saya rasa kita dah jelas. Kenapa sebelum ini tidak ada masalah? Tetapi kenapa hanya terakhir ini berlaku masalah ini? Dan adakah masalah ini bersifat menyeluruh di seluruh negara atau hanya bersifat tempatan di kawasan tertentu? Jika hanya di satu tempat, tentulah ada sesuatu yang tak kena pemahaman di tempat itu. Tidak, SOP itu sebenarnya telah sesuai sebab tak ada isu berbangkit di tempat lain. Kita harus faham begini. Jadi kalau isu ni hanya timbul di tempat kita, di satu atau dua tempat saja, sedangkan di seluruh negara tak ada perkara berbangkit, kita harus semak, adakah kita yang tak betul memahami SOP ini ataupun SOP itu sendiri yang tidak betul? Okey, baik. Kalau boleh Datuk kita perincikan antara SOP-SOP yang ada dikemas kini ataupun adanya perubahan. Antaranya pada mulanya kerajaan membenarkan 2 orang dari isi rumah yang sama keluar mendapatkan barang keperluan dan kemudian menukarkan menjadi 3 orang. Okey, jadi ini kemas kini atau perubahan ini bagaimana diputuskan? Sebenarnya tiap hari kita memantau, kita meneliti rungutan, keluh kesah atau masalah yang dihadapi oleh rakyat kita. Kita faham, niat kita pada awalnya ialah kita tetapkan 2 orang supaya kita nak mempercepatkan usaha nak memutuskan rantaian COVID ini. Tetapi pada masa yang sama, rakyat, terutamanya golongan yang kurang berupaya, golongan warga emas. Contoh yang saya ambil, jika 2 orang warga emas suami isteri dalam satu rumah. Mereka ada temu janji di hospital, di klinik. Mereka hendak keluar 2 orang dalam satu kereta, tentulah ia membawa kesusahan. Begitu juga dengan ibu yang ada anak yang masih kecil, berusia dalam 5 tahun. Jika hendak ke hospital satu tujuan, ditinggalkan anak ini di rumah, tentulah ia membawa masalah pada keselamatan anak ini sendiri. Jadi bila kita mempertimbangkan perkara ini, kita dapati adalah sesuai kita seragamkan kembali supaya hanya 3 orang kita benarkan sama dengan e-hailing, Grab dan sebagainya. Jadi langkah ini diambil kerana kerajaan meneliti setiap rungutan, setiap keluh kesah yang diambil oleh rakyat dan kita mencari perseimbangan antara kesejahteraan dan antara langkah nak membendung penularan COVID ini. Baik, soalan terakhir saya kepada Datuk. Misal katalah kita dengar rungutan ataupun keluh kesah rakyat mengatakan kenapa daripada adanya perubahan dan kemudian PKPB ni, SOP dia begini, PKPD dia begini, kenapa tidak diseragamkan saja sehingga graf tu menjadi landai supaya senang, cepat sedikit perkara ini berlaku. Kenapa perlu berbeza, Sabah berbeza, Selangor berbeza dan sebagainya? Kita tahu kita sedang menguruskan pandemik COVID-19 ini yang mana kadar jangkitan kes ini tidak sama antara tempat-tempat di Sabah dan tempat-tempat di Semenanjung atau antara negeri-negeri. Kadar jangkitan kes tidak sama dan risiko, penilaian risiko juga yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, oleh pakar-pakar juga adalah mendapati trend kes ini tidak sama antara tempat. Jadi oleh itu, saya ambil contoh di Sabah. Kenapa kita tutup premis-premis tertentu pada pukul 6 petang? Sebab kita tahu masa di Sabah pun ialah 1 jam lebih awal dari masa di Semenanjung. Tentulah tidak sesuai kalau kita nak tutup kedai atau pasaraya di Sabah pada pukul 10. Sedangkan keadaan sebenarnya ialah seperti pukul 11 di tempat kita di Semenanjung. Betul. Dia jauh telah lewat malam. Jadi itu menyebabkan SOP ini berbeza-beza antara satu tempat ke satu tempat. Kemudian kita dapati akses, iaitu keadaan di Sabah perhubungannya berbeza dengan perhubungan di Semenanjung yang menyebabkan perkara-perkara ini diambil kira dalam kita mengendalikan SOP ini supaya SOP ini menjadi seimbang akhirnya bila kita dapati tujuan ia hendak ditegas
atau dilaksanakan itu. Ya, kita yakin bukannya SOP ini keluarkan untuk merumitkan keadaan, maksudnya untuk mempermudahkan dan juga membantu memutuskan rantaian COVID ini ya. Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian. Terima kasih. Ya, selamat menjalankan tugas. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk Rozi Mat Saad, Timbalan Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN. Ini cabaran besar ya pihak yang menyampaikan menghebahkan maklumat ini. Betul. Dan kita bolehlah ambil masa untuk mempertikaikan persoalan sebagainya. Tapi kita juga boleh mengambil inisiatif untuk fikir kenapa adanya kemaskini dan perubahan kepada SOP ini untuk memastikan kita ni selamat. Jadi yang mana kita rasa macam tak kena tu, kita atas budi bicara kita. Betul. Kan? Kawalan Kediri tu. Itu takkan berubahlah. Kawalan Kediri saja, ya. Betul. Okey, itu antara perkongsian pada hari ini dan kita akan teruskan dengan psikologi kanak-kanak yang terkesan lama sangat duduk di rumah. Segalanya seketika nanti di MSI. Terima kasih kerana masih lagi bersama dengan kami di MSI jam 8.29 pagi. Selamat pagi kepada anda semua yang baru saja menonton kami di MSI. Okey, kita dah kabarkan di awal tadi, perkongsian kita yang seterusnya adalah berkaitan dengan psikologi kanak-kanak yang terkesan di kala pandemik ini dan juga bagaimana kalau lanjutan PKPP yang dilaksanakan ini terpaksa mengurungkan mereka di dalam rumah, tidak ada aktiviti lain yang luar rumah yang boleh dilakukan. Okey, sebelum tu kita nak kongsikan wartawan Faris Hafifi sempat berkunjung ke sebuah kediaman bersama dengan keluarga ini. Dalam keluarga ini yang menariknya, anak kedua daripada 4 keluarga ini menyediakan satu aktiviti untuk adik-adiknya. Jadi itu antara inisiatif anak ini untuk menghilangkan sedikit rasa bosan. Kita nak anda saksikan terlebih dahulu. Ayuh. Dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diikuti Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, anak-anak yang kini memasuki alam remaja pastinya mula berasa bosan kerana tidak dapat keluar dari rumah. Hujung minggu lalu, saya bersama kru MHI telah mengunjungi sebuah keluarga yang menetap di Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. Selaku anak kedua daripada 4 adik-beradik, Nur Najah Japril antara ahli keluarga yang mencetuskan idea untuk aktiviti yang boleh dilakukan sepanjang tempoh PKPB berlangsung. Pada ni lebih kepada adik-adik saya lah sendiri kan, sepupu saya sendiri. Memang dia orang berontak kata, Mangah, dia orang panggil saya Mangah. Mangah, boring lah. So saya akan create. Saya akan cakap, okey tak apa. Kita try buat main ni. Contoh macam Saidina, kita main Saidina, main Sahibah. Dalam masa yang sama saya ajar apa benda Saidina tu apa kelebihan kita main, macam mana pengurusan kewangan waktu tu, macam mana kita manage, macam-macam lah. Itu secara tak langsung saya ajar kepada mereka tentang kehidupan lah. Kalau dah boring yang satu aktiviti tu, saya kata tak apa, kita main aktiviti lain, kita try aktiviti lain. Contoh macam kita orang buat congkak sendiri, sebab nak beli congkak tu mahal. Jadi kita orang DIY sendiri, pakai mangkuk yang dah tak guna tu, skru kat atas papan, mainlah. Guna batu, guna biji getah, guna guli. Memang kita orang nak jimat kos lah sebab kita ramai. Nak beli semua sebiji tu, satu papan tu je dah berapa puluh ringgit kan. Berusia 32 tahun, Najihah bersyukur biarpun di waktu PKPB, 5 buah keluarga mereka yang tinggal berdekatan dapat berkumpul. Nampak macam kami berkumpul dekat sini macam ramai kan. Sebenarnya ini adalah ahli keluarga kami sendiri. Kami atas ni semua adik-beradik. Memang kawasan kami, inilah kawasan kami, inilah nak keluar memang tak ada ke mana. Tapi itu jadi satu kelebihan jugalah pada kami. Kami kalau bayangkanlah, kalau ini adalah kawasan flat, kawasan tu, kami rasa kami tak dapat nak ni. Kesianlah pada diorang ni. Berusia 9 tahun, Muhammad Alif Qayyum Muhammad Farid sebelum ini lebih gemar melakukan aktiviti di luar rumah. Biasanya main gasing, main basikal, mandi sungai, main chess ada, jogging ada, berlari ada. Bagi kawan-kawan yang tak tahu nak buat apa kat luar sana tu, boleh main gasing. Kalau siapa yang ada gasing, boleh bersenam. Boleh mandi sungai, siapa yang rumah dekat dengan sungai tu.
Tempoh kawalan pergerakan bersyarat sekarang ini tidak menghalang keluarga mereka untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang kita kata sungguh berfaedah. Dan juga saya difahamkan mereka ini begitu kreatif. Antaranya mereka melakar kita kata papan dam itu sendiri di atas meja ini. Ibu bapa tu sendirilah yang sepatutnya ketengahkan, bagi idea apa yang perlu dibuat. Taklah semata-mata bagi gadget. Kita sebagai ibu bapa patutnya cari usaha lain, peranan lain untuk bagi perkembangan mereka. Itu dia sempat kita kongsikan antara aktiviti yang boleh dilakukan. Anak kedua ni cukup kreatif apabila menyediakan antara aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh adik-adik mereka. Tapi pelbagai faktor pastinya diambil kira. Jika kita berada di bandar ni, mungkin yang anak seorang bagaimana pula, ataupun yang berada di kawasan tinggal di kondominium, tidak ada kawasan lapang untuk bermain, bagaimana pula. Okey, kita bincangkan tentang psikologi kanak-kanak yang terkesan kerana lanjutan PKPB ni bersama dengan tetamu istimewa kami di studio. Tidak asing lagi bersama dengan MHI, Farah Putri Negara. Terima kasih Farah bersama dengan kami. Terima kasih kerana mengundang saya. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita bercerita tentang psikologi kanak-kanak yang terkesan. Mungkin kita boleh mulakan dengan sejauh mana sebenarnya disebabkan PKP yang dilaksanakan pada 18 Mac. Selepas tu sedikit kelonggaran diberikan pada fasa pemulihan. Dilanjutkan pula dengan PKPB. Terkurung semula mereka. Lepas tu bebas semula, kurung semula. Sejauh mana psikologi dan kesihatan mental mereka ini terjejas? Silakan. Okey, so terima kasih kerana soalan. So, kalau kita cakap tentang ni, memang ramai orang terkesan kan, adults pun terkesan, apatah lagi kanak-kanak lah. So, bila kita cakap kanak-kanak ni, two things lah kita kena ingat. Nombor satu ni, dia akan terkesan dengan emosi parents. So, kalau ibu bapa dia macam ada difficulty untuk handle emosi waktu PKP, dia akan terikut. Sebab dia akan ikut modeling parents lah. Itu satu. Kedua ni, kadang-kadang sebab dia ada bertukar dari segi dia punya environment. So, dulu boleh keluar dengan kawan and all that, boleh pergi sekolah. Sekarang bertukar. So, banyak benda yang dia boleh buat dulu, tak boleh buat sekarang. So, of course, dia kadang-kadang kids tak boleh terima kenapa benda ni macam ni. So, that's one thing. So, it's the adjustment. Satu lagi, dia akan takut lah. Sebab kalau kita tengok kat TV, sometimes dia cakap COVID-19, berbahaya, jaga keluarga. So, kadang-kadang kalau kids, especially kalau di bawah 12, maybe 7 and below lagi lah, dia macam, apa tu COVID? Tak boleh keluar ke? So, dia akan tak boleh proses, some of them. So, dia akan lagi takut lah. So, dia terfikir macam, oh, COVID kalau keluar, nanti macam ni tak ada dah parent saya. So a lot of things going on. Kita melihat kepada bingkisan seperti tadi yang dikongsikan, aktiviti yang boleh dilakukan. Tapi itu mengambil kira faktor kawasan rumah yang sangat selesa dan adik-beradik yang ramai. Tapi bila kita bercerita tentang situasi di bandar, di Kuala Lumpur, di kawasan yang sekitarnya, kondominium, anak seorang, ibu bapa kerja, faktor-faktor itu main peranan. Itu menjadi alasan juga ibu bapa tidak dapat merealisasikan aktiviti di dalam rumah. Apa pandangan Putri? So, of course memang susah lah kalau parents dua-dua bekerja, kita kat bandar, kawasan tak besar macam tadi tu, memang kanak-kanak akan terkesan. Tapi ada bermacam benda yang parents boleh buat untuk anak-anak lah, untuk supaya mereka boleh adjust. So, number one, kalau boleh ada tempat khas untuk mereka main, ataupun mungkin kita kena tahulah, macam for example kalau anak kita 7 tahun, kita kena tahu apa toys yang sesuai untuk diorang. So kadang-kadang anak-anak ni dia tak perlu banyak toys. Ada 2-3 cukup. For example kalau 7 tahun, kalau perempuan kita perlukan mungkin masak-masak, kita perlukan drawings, kita perlukan dolls. And then after that kawasan lah untuk dia. You dah cakap, okay, this is kawasan you untuk main. So tak perlulah satu tingkat tu. Macam ni je pun okey, tapi dia ada dia punya macam ni box 1, box 2, ini tempat you main, this is your kawasan. So dia okeylah. So the second thing is here, parents kena take time untuk main dengan kids tu. So dia ada free play dia ada dia punya time dengan parents. Kalau mungkin boleh ganti-ganti. I know that's very hard, tapi kita kena bantu anak-anak kita untuk adapt juga. Betul. Sebab kadang-kadang macam tadi, suasana tadi tu banyak ramai adik-beradik, kawasan besar. So kadang-kadang kalau tak banyak anak macam 2 je ataupun mungkin je 1, diorang pun perlukan kawan juga untuk bermain bersama. Jadi cabaranlah untuk ibu bapa yang bekerja kan. Cuma mungkin kita fikirkan tentang jika PKPB ini dilanjutkan. Itu yang
betul-betul ibu bapa sangat khawatir dengan keadaan ini kan. Kalau boleh memang tak naklah, kita harapkan yang terbaik, tapi jika ianya dilanjutkan lagi, adakah kesan jangka masa panjang terhadap psikologi kanak-kanak yang sentiasa berkurung dan sedikit terbebas dan berkurung semula? Apakah ada kesan jangka masa panjang untuk mereka? Mungkin ada kesan, tapi yang penting ke sini parents akan mempunyai peranan yang besar. Dia kena explain dengan anak dia kenapa benda ni telah bertukar. So dia kena bagi tahu contohnya, okey sekarang dulu kan macam ni, tapi because sekarang jangkitan lagi banyak, so kita kena semua selamatkan diri, kita kena buat benda macam ni. So dia kena explain, satu dia kena explain. Kedua dia kena tanya anak-anak dia macam adik okey tak? Bapa tahu mungkin adik takut ke? So you kena let your child talk about it. Dia kena keluarkan dia punya emosi. And then you bagi tahu dia, okey, papa faham adik takut, tapi kita boleh buat benda ni. Contohnya kita boleh kena cuci tangan. So you bagi tahu SOPs of how to take care. So that's when sebab dia takut kan. So you kena bagi dia some solution untuk dia kuatkan diri dia. Lepas tu cakap dengan dia, okey kita sama-sama nak perangi benda ni, boleh tak tolong papa dengan mama? So get them into the process. Adakah ini bermaksud ibu bapa perlu lebih realistik dalam menceritakan apakah yang berlaku kepada anak-anak? Ya, betul jugalah. Tapi also dengan bahasa macam dia explain. Kalau you cakap tu scientific, nanti anak 5 tahun memang tak boleh faham lah. Bagi mereka faham. So kalau kadang-kadang kalau ada difficulty, kita boleh je Google cara-cara macam mana nak bagi tahu news ni kepada anak. Kalau tak boleh, kena tanya psikologis. Kita tak nak sampai ke tahap yang perlu mendapatkan perkhidmatan psikologis sebab mungkin itu adalah nampak serius ya. Yes. Nampak serius sedikitlah. Okey, kita nak sentuh juga tentang penggunaan gadget. Sebenarnya kita boleh bawakan topik ini di waktu yang berbeza, tapi kali ini soalannya sedikit spesifik sebab penggunaan gadget di kala pandemik ini kan yang memerlukan belajar pun secara online, menggunakan gadget juga nak tak nak memang ada distraction ataupun gangguan di situ. Apa pandangan Farah sebenarnya bila penggunaan gadget ini sepatutnya kita mengurangkan masanya, tapi tidak boleh dilakukan di kala pandemik ini kerana perlukan belajar online dan sebagainya? Kalau bagi pendapat saya lah, memang dari Islam pun everything kalau saya rasa semua moderate. Tak boleh lebih tapi tak boleh kurang pula, sebab kadang kita tak boleh lari daripada kegunaan gadget and things like that. Memang perlu digunakan kalau macam nak study, kalau nak berhubung dengan family, you kena FaceTime kan, you kena nak tengok family. Sometimes saya ada clients macam 12 hingga 15 tahun, dia perlu berjumpa dengan kawan-kawan dia just to relax. So diorang ada macam group jumpa setiap pukul 1. So dia dengan kawan-kawan supaya dia tak stres. Kalau tak dia macam tak dapat jumpa best friend, sedih, So yang penting sekarang ni parents kena check umur anak berapa dah. Nombor 2, always kena limit lah. For example, you boleh guna phone untuk game setengah jam, guna phone untuk sekolah sejam. So parents kena peka anak dia style macam mana dan mesti hadkan benda tu. Kita tak nak terlebih. Tak nak terlebih, macam tapi kalau keyword dia moderate dalam segalanya. Memang macam itulah in everything. Terlebih susah, terkurang pun susah. Lumrah kanak-kanak yang inginkan bermain, berjumpa dengan kawan-kawan, bergaul, itu sahaja yang boleh menggembirakan mereka. Nasihat daripada Farah sendiri sebelum kita akhiri perbincangan kita, apakah mungkin cara yang terbaik, peranan ibu bapa yang boleh dilakukan dan dalam masa yang sama mental ibu bapa juga dapat dijaga. Kan? Bukan saja anak-anak, sebab kalau ibu bapa mental dia baik, anak-anak pun secara tidak langsung dapat aura positif tu. Silakan Farah. Macam tadi cakap lah, parents memang punya peranan yang sangat besar sebab kids akan model apa yang ibu bapa buat. So ibu bapa kena pastikan diri tu okey, tenang, tahu apa nak buat, relax. So anak akan ikut. So anak ni pula kita kena ajar dia lah certain things boleh buat, tak boleh buat, but it's okay, you cari alternatif lah. So macam tu, sebab dia pun tengok kalau kita jenis fleksibel, dia akan ikut, mama okey je, mungkin saya okey kot. So parents juga kena check lah kalau kanak-kanak tu dia ada simptom macam dah stres sangat, you kena peka. You tak because I know susah. Contohnya macam for example perubahan yang mendadak. For example, kanak-kanak tu selalunya okey, happy go lucky, tiba-tiba dia cepat marah, cepat nangis, susah nak tidur, susah nak makan. So these are the things you kena tengok. Kalau ada simptom-simptom tu, terus kena tanya, adik okey tak? Mami tengok adik macam tak happy je. Itu kalau 7 and up lah. Kalau 7 ni bila you tengok, you cuba
spend time more. Maybe yang maksud dia perlu more time together dengan parents. So nak tak nak parents kena figure out scheduling lah. Tapi actually tip saya hari ni scheduling. You kena schedule your child punya life. So makan dalam pukul berapa, main dalam pukul berapa, sekolah dalam pukul berapa, jumpa kawan kat online pukul berapa, so that dia ada rutin, dia rasa macam actually biasa je. Macam tak ada banyak difference pun, macam tu. Okey, kita harapkan agar perkongsian ini cukup bermanfaat pada anda. Terima kasih banyak-banyak. Farah Puteri Negara Ahmad Baharom. Sedap namanya kan? Puteri Negara. Okey, pakar psikologi klinikal yang berkongsi dengan kita bagaimana cara untuk kita tangani masalah psikologi terhadap kesihatan mental kanak-kanak yang terkesan di kala pandemik ni. Kita harapkan yang terbaik, kita doakan yang terbaik kepada ibu bapa di luar sana. Semoga terus kuat menjalani fasa yang getir ini. InsyaAllah kalau kita sihat mentalnya, anak-anak pun akan sihat. Okey, kita ingin rehat seketika. Kembali selepas ini kita ingin kongsikan antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ketika berada di rumah bersama dengan anak-anak anda. Segalanya di MHI seketika nanti. Okey, kembali dalam Malaysia hari ini. Terima kasih atas perhatian anda dan hari ini kita nak belajar sikitlah, terutama ibu bapa yang melihat anak-anak mereka kebosanan di rumah tu apa nak buat. Gadget pun sampai dah habis bateri. Jadi kalau boleh kita alihkan tumpuan mereka kepada aktiviti yang lebih bersifat fizikal dan memberikan pengetahuan. Saya bersama dengan Cikgu Sains, lepas ini saya nak perkenalkan beliau. Tapi sebelum itu kami sempat buat tinjauan bertanya kepada anak-anak di kala mereka bosan, apa aktiviti yang mereka lakukan. Saksikan. Sebenarnya bila duduk rumah boleh luangkan masa bersama ahli keluarga, lepas tu boleh membaca buku, boleh mewarna, melukis, boleh ulang kaji pelajaran, belajar secara online. PKPB ini sangat seronok. Saya dapat membuat kek dan biskut sama keluarga tersayangi. Hati-hati semua. Saya bosan sangat duduk rumah PKPB. Saya tak boleh jumpa kawan, tak boleh jumpa cikgu, tak boleh pergi sekolah. Saya boring sangat PKPB ni. Tak boleh jumpa, tak boleh balik kampung, tak boleh jumpa atuk nenek. Saya rindukan kawan-kawan, guru-guru dan masa bercuti bersama keluarga. Tetapi sekarang kita kena duduk di rumah untuk memutuskan tentang COVID-19. Sepanjang PKPB ni, saya suka juga sebab saya boleh meluangkan masa dan melakukan aktiviti berfaedah. Tapi saya juga rasa sedih kerana saya rindu kepada kawan-kawan dan guru-guru. Saya berasa sedih sebabkan saya rindu sekolah, saya rindu cikgu dan saya rindu kawan-kawan. Kena duduk kat rumah, tak boleh keluar pergi balik kampung. Yang bestnya saya dapat belajar masak seperti kek marvel, popia cheese. Kalau saya ikan pula, ikan nak boleh berjemaah, boleh mengaji bersama. Acar dan acar pula boleh kukuh meat. Tapi sekolah tu seronoklah juga. Tapi rindu kawan-kawan. Cikgu bagi kerja sekolah online. Ingat ke? Cikgu garang tengok-tengok. Ibu lagi garang pada cikgu. Ingat ke cikgu garang? Ibu lagi garang daripada cikgu. Itulah dia luahan anak-anak kita dalam kebosanan. Ada yang rindu kawan-kawan, rindu sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk menghilangkan rasa rindu atau melupakan kerinduan seketika dengan menjalankan aktiviti di rumah? Saya bersama dengan Tara Khalila Muhammad Firdaus, guru sains, bakal guru biologi lah ya? Assalamualaikum. Khabar baik, alhamdulillah. Ya, orang Sabah ni dah lama tak balik Sabah ni kan. Itulah dia. Okey, hari ini kita nak belajar sesuatu yang barang-barang atau bahan-bahan ni semua ada di rumah kan? Betul. Okey, apa yang kita nak belajar hari ini? Okey, hari ini sebelum kita bergerak melakukan main aktiviti kita, saya nak kongsi satu silap mata untuk adik-adik buat di rumah. Silap mata ya. Kalau nak pull a trick ke on your parents ke, anak-anak ke, adik-adik ke, cucu cicit ke, bolehlah buat. So benda pertama ialah cuba buat satu gelung, satu gelang kertas, and then cuba cantumkan. Tapi sebelum kita cantumkan, kita akan terbalikkan bahagian ini. Okey. Terbalikkan.
Maknanya bukan cantum macam biasalah, macam pusing dulu ni. Ya, pusingkan dia dulu dan kemudian gunakan pita perekat dan cantumkan ia. Okey. Dan selepas itu ambil gunting dan kita akan buat satu potongan kecil di sini. Okey. Selepas itu kita akan cuba untuk potong gelung ini sampai habis. Potong rentas. Ya. Okey. Potong rentas ke atas sini. Cik Ali rasa apa yang akan jadi? Saya tengah suspend juga ni tengok ni. Apa yang akan terjadi ni? Cuba teka. Ia akan terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Tapi saya pun tak tahu. Apa akan jadi, cikgu? Apa akan jadi? Okey, mari kita lihat ya. Okey. Kamera boleh nampak Okey, kita akan potong. Sebenarnya bukan merentas lah, sepanjang ni kan? Ya. Potongan sepanjang. Okay, potongan sepanjang gelung ini. Gelung ni, okey. Okey, dan kita akan mendapat 2 gelung. Kita akan mendapat 1 gelung besar. Ini betul-betul magic. Ini betul magic. Dan kalau adik-adik nak try lagi, adik-adik juga boleh potong sekali lagi dan lihat apa jadi. Tapi yang tu untuk penonton di rumah cubalah. Betul-betul. Wow. Saya mati-mati ingat jadi 2. Okey. Ini satu ilmu baru. Kalau misalnya kita terlepas nanti boleh tengok di Facebook kami ya, di Facebook MHI. Okey, seterusnya cikgu? Seterusnya kita akan belajar tentang stability. Okey. Untuk kita belajar tentang sains eksperimen, kita tak perlu bahan-bahan yang fancy. Kita tak perlu asid, alkali ke. Kita cuma boleh menggunakan kertas, gunting dan juga pita perekat. So, untuk kita buat eksperimen ini, persoalannya, kita nak tanya bagaimana kita boleh menggunakan kertas yang sangat ringan ini untuk menampung berat buku-buku ini. Buku yang seberat ni? Dengan hanya kertas begini? Dengan hanya kertas yang ringan macam ni. Macam mana kita nak buat? Okey. Sebab contohnya, kalaulah adik-adik di rumah fikir contoh, kalau saya gumpal je letak bawah buku-buku ni, will it work? Mungkin akan kemek. Berat buku-buku ni. Betul lah dia. Tadi saya angkat pun. Saya nak cuba angkat tu berat. Okey, boleh. Satu ni pun nampak macam berat. Ini buku hardcover ni bukan boleh tahan berat dia. Boleh tahan berat dia. So, apa yang kita perlu buat pertama sekali ialah kita perlu lipat kertas-kertas ini untuk membentuk 4 bahagian. Bentuk 4 bahagian. Lipat di tengah, kemudian lipat sekali lagi di bahagian tepi dan bahagian tepi sini. Dan gunting. Dan apabila sudah gunting, boleh bentukkan gelung-gelung ini. Gunakan pita perekat, bentukkan. Kalau adik-adik nak, lagi adventurous, lagi nak try benda-benda selain daripada bentuk ini, boleh juga try membentuk bentuk segi 3, bentuk segi 4. Tapi saya nak try bentuk tiup ni. Okey, untuk melihat kekuatan kertas. Ni kertas lembut ni? Kertas lembut ni lah. Okey, baik. So, apa yang adik-adik boleh buat selepas itu ialah letakkan tiup-tiup ni di penjuru. Cari satu barang yang kukuh dan keras, kemudian letakkan di atas. Sebab kita akan letak barang-barang yang berat atas ni. So, sebaiknya pilih barang yang kukuh lah. Tapak boleh. Dia lah ni kiranya? Sebagai tapak dia, betul. Ini nak dialihkan, cikgu saya alihkan. Terima kasih. Okey. Lepas tu, kita boleh cuba untuk letakkan buku-buku yang berat ni. Tengok betul menjadi ke tak. Mana tak jadilah. Harap-harap jadilah. Harap-harap jadilah. Tak jadi kita buat baru ni. Okey, mari kita cuba. Sekarang ada 4 buku. Okey, Cik Ali tolong kira ya. Saya tengok tapak ni atas dia. Tiang okey. Kita tengok tiang dia. Setakat ni masih lagi kukuh. Setakat ni masih kukuh ya. Okey, kita letak lagi. Kalau nak best lagi, best saya kira berapa banyak buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 buah buku termasuk tapak 15. 14, 15. 20. Dah habis lah buku ni. Okey, dan inilah yang terjadi. 20 lebih buah buku. Dan hanya dengan kertas selembut ini. Betul. Boleh menahan bebanan yang seberat ni. Wah, ini ujian stability yang cukup hebat ni. Wow. Dan aplikasinya boleh cuba fikir kenapa kebanyakan tiang bentuk dia macam ni. Kenapa tak bentuk lain-lain? Ya, betul juga kan. Kenapa kena silinder? Kena bulat macam tu kan? Baru kita tahu. Kenapa kalau orang tanya penjelasannya, kenapa cikgu?
Yang tu penonton kena cari sendirilah. Takkan cikgu je nak bagi tahu, betul tak? Betul juga ya, kena cari sendiri. Kena cari sendirilah. Dari segi, kena try balik, kena cuba sendiri. Ya, dari segi weight distributionnya tu untuk yang tinggi sikitlah. Jadi kalau nak faham ada sebab kenapa bentuk gelung ataupun silinder tu lebih berupaya untuk menahan beban ini. Okey, untuk eksperimen ataupun sains seperti ini ni, umur yang macam mana yang sesuai untuk kita lakukan anak-anak dengan anak-anak? Kalau yang untuk melibatkan eksperimen macam ni, sebenarnya dari umur 3 tahun, 4 tahun dah boleh. Okey. Macam di Pusat Pembelajaran iDiscovery World, budak semuda 4 tahun sudah boleh buat eksperimen macam ni. Cumanya bila menggunakan bahan-bahan macam gunting dan sebagainya, mereka perlukan pantauan orang dewasa lah. Betul. Janganlah bagi tahu tentang eksperimen, biar saja mereka lakukan sendiri kan. Betul. Okey, ini dapat dilakukan dalam tempoh masa yang begitu singkat dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Betul. Dan apa lagi kalau boleh mungkin kanak-kanak tertentu ni lihat macam ni macam magic kan. Tapi ada penjelasan saintifik di sebaliknya kan. Betul. Ya, apa lagi perkara mudah yang boleh dilakukan? Selain itu, kalau macam nak bagi dia higher level lagi, untuk macam budak-budak sekolah menengah contohnya, jadi libatkan lebih banyak pemboleh ubah. Jangan ikut bulat-bulat. Cuba fikir kalau nak buat tiup gelung ni, nak buat dia lagi tinggi apa jadi, nak buat dia lagi rendah apa jadi. So scientific explanation dia di sebalik itu ialah dia punya center of gravity lagi rendah. Sebabnya bukan hanya kita buat ni nak beritahu tiup ataupun silinder ni boleh menahan beban begini. Betul. Maknanya kita cuba je. Kalau kita buat tinggi sikit macam mana? Itu pemboleh ubah dia. Saya dulu takut perkataan pemboleh ubah tu masa sekolah tu. Jadi itulah pemboleh ubah. Maknanya kalau tinggi macam mana, rendah macam mana, dan kita tahu kesan gravitinya macam mana dan sebagainya. Maknanya untuk usia yang lebih meningkat sikit, taklah mereka sebenarnya ini saya pun boleh buat. Timbulkan lagi sifat ingin tahu dalam kalangan mereka tu kan. Tanya kepada mereka, kenapa kalau kita buat, saya rasa kalau anak yang lebih besar sikit, kalau kita buat gelung ni macam tinggi sikit, memang tak boleh tampung lah kan. Sepatutnya tak boleh. Kalau nak tahu boleh tak boleh, buatlah setinggi Cuba ni sendiri. buat juga silinder gelung ni, tengok boleh tampung ke tak. Betul. Saya dulu tak pandai sains tapi saya minat lah. Cikgu, terima kasih banyak ya atas kesudian bersama dengan kami, tapi saya masih kagum dengan gelung apa dipanggil, gelung magic ni. Ya. Saya ingat akan jadi 2, rupanya jadi 1 yang lebih besar. Maknanya kalau saya potong lagi akan jadi lebih besar kan? Kena cuba sendirilah. Ya. Okey, Cikgu Tara Khalila Muhammad Firdaus, terima kasih banyak sudi bersama kami. Jadi hari ini kita belajar 2 perkara baru, dan kalau anda ada sebarang ilmu ataupun magic ataupun perkongsian aktiviti yang boleh dilakukan di rumah dengan bahan-bahan yang ada di rumah, bolehlah kongsi dengan kami di MHR TV3. Terima kasih Cikgu ya. Terima kasih. Okay. Baik, kita nak bersama dengan tetamu seterusnya, Eliani Khairuddin untuk segmen berikutnya. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton Malaysia hari ini. Saya Eliani Khairuddin, founder kepada Kala Beauty. Hari ini saya ingin memperkenalkan kepada anda satu produk yang sangat bagus dan berkesan untuk mencantikkan kulit kita, iaitu Calamil. Okey, Calamil ini adalah susu kambing yang digabungkan dengan bahan-bahan seperti kurma, delima, madu, habatus sauda dan juga sarang burung walet. Uniknya tentang Calamil ini, ia didatangkan dalam 2 perisa yang sangat istimewa, iaitu perisa karamel dan juga perisa coklat hazelnut. Selalunya orang kat luar sana tak suka minum susu kambing sebab bau dia yang hamis dan rasanya tak sedap, betul tak? Tak apa, jangan risau. Dengan Calamil ini, saya berani jamin anda semua pasti akan suka dan jatuh cinta dengan rasanya yang sangat sedap, tak bau susu kambing langsung dan tak bau hamis. Calamil ini boleh diminum oleh semua peringkat umur, termasuklah kanak-kanak seawal 2 tahun, orang tua, ibu mengandung dan juga ibu menyusu. Paling menarik tentang Calamil ini, ia boleh menyelesaikan masalah kulit seperti masalah kulit kering, gatal-gatal, eczema, tumit kaki merekah dan juga bibir menggelupas. Dalam satu kotak Calamil ini ada 15 sachet dan harga dia RM59.90. Tetapi untuk hari ini saja saya ingin menawarkan promosi satu kotak
dengan harga RM59.90 tetapi hari ini kita bagi 3 kotak RM130 sahaja. Kita bagi diskaun RM50 dan kita bagi percuma juga shaker. Alhamdulillah selama setahun Calamit di pasaran dah banyak feedback yang kita dapat daripada pengguna Calamit. Bila minum Calamit ini bibir dah tak kering, kulit makin lembab, dah tak lesu, badan lebih bertenaga dan juga kulit dah tak kasar. So, apa tunggu lagi? Cepat-cepat dapatkan Calamit sekarang dengan harga promosi 3 kotak RM130 sahaja. So, nak cantik, minumlah Calamit. 14 hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Baik, kami di Malaysia hari ini kerap kali mengingatkan kepada anda agar sentiasa patuh SOP, amalkan norma-norma baru dan pastinya dengan pematuhan yang berterusan itu kita mampu memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Dan bila bercakap mengenai SOP ini dan hari ini kita akan memperincikan lagi mengenai SOP, sekatan jalan raya dan sebagainya. Dan untuk itu kita hari ini akan berbual melalui panggilan telefon bersama tetamu kita, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, sihat? Sihat, alhamdulillah. Okey, baik Datuk Seri. Kita telah daripada bulan Mac lagi kita telah menjalani pelbagai SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi dah banyak bulan dah kita melalui fasa norma yang baru ini. Jadi bagaimana Datuk Seri sendiri melihat pematuhan orang awam terhadap SOP yang telah ditetapkan? Okey, daripada yang awal dulu bila kita laksanakan PKP itu, pematuhan orang ramai terhadap SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan nampak begitu baik sekali ya. Dan tetapi apabila kita lancarkan PKPB ini, maka orang ramai juga patuh terhadap SOP yang telah dikeluarkan, tetapi terdapatnya beberapa kekeliruan lah terhadap SOP yang telah dikeluarkan ini, dan ini menyebabkan kadang-kadang orang ramai yang sentiasa mempersoalkan apakah SOP yang sebetulnya yang patut mereka patuhi lah. Ini antaranya ialah tentang berada dalam kereta dalam satu kenderaan misalnya. Apabila yang awal dulu kerajaan telah memutuskan untuk mengeluarkan arahan iaitu hanya 2 orang saja dalam satu kereta kan. Tetapi atas permintaan orang ramai dan kerajaan mendengar perkara ini, di mana terdapat juga mereka yang mempunyai anak kecil dan sebagainya. Ataupun perlu membawa orang tua ke klinik sebagainya. Kemungkinan 2 orang dalam satu kereta itu tidak praktikal. Itulah menyebabkan kerajaan telah mengeluarkan arahan terbaru
untuk membenarkan 3 orang penumpang dari satu keluarga dalam satu kenderaan. Okey. Maknanya ia lebih praktikal lah kepada mungkin keluarga yang ramai, ada anak lebih dan sebagainya ya? Betul. Okey, baik Datuk Seri. Kita bercakap mengenai SOP dan sebagainya ni. Kementerian Kesihatan KKM ada menyuarakan kebimbangan mengenai pergerakan keluar masuk 6 juta rakyat di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan. Ini akan menyumbang kepada peningkatan kes COVID-19 di negeri-negeri itu. Jadi Datuk Seri melihat kepada pertambahan kes COVID-19 setiap hari ini, adakah sekatan jalan raya perlu ditambah di kawasan-kawasan yang disebutkan tadi itu Datuk Seri? Okey, untuk kawasan Lembah Kelang dan juga Negeri Sembilan, sebenarnya pihak polis daripada awal lagi telah melaksanakan sekatan untuk rentas negeri, iaitu daripada Lembah Kelang ke negeri-negeri lain ataupun daripada negeri lain ke Lembah Kelang. Dan kita telah mendirikan banyak sekatan-sekatan jalan raya untuk menyekat pergerakan-pergerakan ini. Dan apabila PKPB dilancarkan ke seluruh negara kecuali 4 negeri, jadi kita telah menambahkan jumlah sekatan jalan raya. Dulu kita hanya lebih kurang ada dalam 300 hingga 350 sekatan jalan raya sehari. Tetapi sekarang kita telah tambah kepada 500 hingga 550 sehari. Dan apa yang kita minta supaya masyarakat sebenarnya faham bahawa kita terpaksa menyekat pergerakan mereka ini untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini, dan kita harap supaya masyarakat faham dan juga mematuhi perkara ini, dan mereka diminta supaya berada di rumah kalau tidak ada keperluan-keperluan mendesak untuk keluar daripada rumah. Ya. Okey, baik. Walaupun masih ramai yang sudah cakna mengenai kepatuhan terhadap SOP dan sebagainya, tapi masih ramai lagi yang keliru tentang SOP rentas negeri dan sebagainya. Sebab kadang-kadang kalau kita pergi ke balai polis, ada yang memerlukan surat dan sebagainya, ada yang tidak. Jadi nak tahu Datuk Seri, bagaimana prosedur yang sepatutnya untuk merentas negeri ini? Okey, untuk merentas negeri ini, kita hanya benarkan mereka untuk bergerak antara satu negeri dengan satu negeri lain atas alasan-alasan, satu tentang kematian, yang kedua sakit ternak, yang ketiga perubatan, dan yang keempat adalah atas alasan-alasan terlibat dalam aktiviti ekonomi. Ini 4 perkara saja yang kita benarkan supaya mereka orang ramai tidaklah orang kata tak boleh langsung nak bergerak antara negeri, tapi atas alasan-alasan yang tersebut saja. Cuma apabila untuk aktiviti ekonomi, misalnya, mereka tak perlulah pergi ke balai polis untuk mendapatkan permit dan sebagainya. Oleh kerana hanya yang kita perlukan ialah pas kerja ataupun surat daripada majikan saja. Itu saja. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Terima kasih banyak. Itu dia tadi Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar, Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDN KA Bukit Aman. Baik, pada anda yang mungkin masih lagi tertanya-tanya mengenai SOP dan sebagainya, anda boleh lawati banyak portal-portal kerajaan yang boleh anda dapatkan pelbagai informasi mengenai PKP dan COVID-19 ini. Baik, kita nak berehat sekali lagi dan selepas ini kita ada Zizi Kirana. Teruskan setia bersama kami di Malaysia hari ini. Kadang ku senyum melihat kamu. Kadang ku tak menentu, senyumku tak bertentu. Kadang tak senyum, lihat masa berlalu ke arah yang berlaku. Keadaan celaru, tahu tapi tak putus asa. Jatuh bangkit walau ku susah. Pejam mata mula
semula. Hati resahnya sementara, harap boleh jua. Kadang ku senyum, senyum melihat kamu. Kadang ku tak menentu, senyumku tak bertentu. Kadang ku senyum, senyum melihat kamu. Kadang ku tak menentu, senyumku tak bertentu. Tak biasa dengan keadaan dunia, dalam keadaan semasa. Apa yang kulihat di masa, banyak yang berubah, jadi sumpah tak kusangka. Nasibku mula berubah, namun semua dah dijangka. Aku mula kelangkah, aku tetapkan arah. Biar ku melangkah seperti dulu kala. Kembalikan duniaku yang dulu, yang tak diganggu. Dunia yang ku rindu, ku harungi waktu. Ku senyum melihat kamu. Ku tak menentu, senyumku tak bertentu. Zizi Kirana, apa khabar? Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Oh, Lambat lah. Ini barisan belakang. Lain ni ada belakang. Mai depan sikit. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sentiasa takut duduk sebelah dia. Sebab saya rasa nampak macam giant dia. Tengok skrin tu. Taklah. Comel Zizi, Masya Allah. Petit kan? Orang kecil berbakat besar dan luar biasa. Betul. Luar biasa. Suaranya pertaruhan yang terbaru. Ya, betul. Tapi cuma cerita ni agak sedih sikit kan di sebalik penghasilan muzik ini. Betul. Menceritakan tentang rakan baik Zizi sendiri, arwahnya. Ada juga, and then dia lebih banyak bercerita tentang apa yang kita alami sekarang ni lah. Yang macam kita berhadapan dengan COVID ni, jadi banyak orang kata tekanan, banyak ganggu apa macam jiwa kacau lah macam tu. Jadi itu yang cuba saya sampaikan dalam lagu ni, dan lagu ni dicipta oleh komposernya adalah saya, Somin, Chinelo dan juga AJ. Penulis liriknya adalah Somin, Chinelo dan AJ, dan ini diproduce oleh Abang Faizal Tahir untuk super producer Jux. Eksklusif. Eksklusif ni. Ya, betul. Baik. Semakin lama semakin banyak bekerjasama dengan Faizal Tahir. Alhamdulillah. Macam lagu yang terbaru. Lagu terbaru, Empat Darah. Itulah dia Empat Darah. Projek abang kata abang Faizal, projek gila-gila. Empat Darah 2020 Dia Empat Darah 2020. Betul. Beri nafas baru. Susah tak nak nyanyi lagu Empat Darah itu? Sebab kita tahu lagu Empat Darah pernah dipopularkan oleh Allahyarham Datuk Seri Sharifah Aini. Dan lagu tu lagu elemen agak tradisional sikit dan sebagainya. Saya tak boleh tengok ni klip belakang tu. Kenapa? Okey, teruskan. Bagaimana menyanyikan lagu tu perlu diberi nafas baru, tapi dalam masa yang sama elemen tradisional tu perlu dikekalkan. Dia sebenarnya saya pernah nyanyi lagu ni dulu. Ada buat satu persembahan, dan kebetulan Abang Faizal pun pernah nyanyi lagu ni juga. Dan bila tahun 2020 ni dia makin orang kata menggila disebabkan oleh Kak Eli. Makin menjadi oleh sebabkan Kak Eli. Jadi bila saya dapat tawaran Abang Faizal untuk masuk dalam lagu tu, saya macam okey, sebab dah lama rasanya tak nyanyi lagu tradisional. Cuma kali ni dia masukkan sikit bunyi model-model lah. Jadi biar dekat-dekat semua orang. Tapi untuk pertama kalinya persembahan secara langsung diadakan pada ABP kan? Betul, Alhamdulillah. Menerima satu pujiannya untuk persembahan itu. Persembahan kali pertama, tapi betul-betul memberikan pandangan yang berbeza untuk Empat Darah 2020. Itulah dia. So saya mewakili geng Empat Darah 2020. Abang Faizal dan Kak Eli mengucapkan terima kasih sebab korang bagi support untuk lagu Empat Darah, dan alhamdulillah sekarang pun dah
2 juta lebih dekat view ni dekat YouTube views dia. Padahal baru je kan 11 November. Ya, itulah sebab memang kita abang pun plan buat lagu tu memang tak ada yang panjang-panjang cerita. Just call satu call and then datang studio record and then besoknya buat video clip macam ni lah. Fikir banyak kali tak nak berkolaborasi ni? Tak, aku tak fikir banyak kali. Asal Fazil Tahir je on. Aku on sebab aku tahu Abang Fazal kepala dia memang best. Okey, dan secara tidak sedarnya Zizi dah menampakkan spektrum kepelbagaian vokal. Betul. Alhamdulillah. Lagu nasyid pun dia boleh. Dengan UNIC. Tu ada dengan UNIC. Jadi tak kisahlah apa saja orang kata tu kan. Tapi yang paling kagum ialah kebolehan yang dia semua boleh nyanyi. Malah lagu tadi pun dah nampak macam Timur Tengah punya elemen pun dah ada tu. Betul. Adakah ke arah tu ke ataupun macam mana ni? Sebab aku sebenarnya memang suka bunyi-bunyi Nusantara ni, bunyi-bunyi Middle East. Jadi aku setiap lagu kalau boleh letak bunyi-bunyi macam tu. Tapi kalau diberi pilihan lah banyak genre, mana satu yang paling Zizi suka sekali? Paling beri pilihan. Sekali. Aduh, aku tak pernah jawab lagu soalan ni. Kalau boleh jangan bagi aku pilihan lah. Kalau boleh jangan bagi aku pilihan sebab aku suka semua muzik. Aku suka semua muzik. Jadi aku enjoy nyanyi apa pun. Ya bagus tu. Betul. Versatility. Macam tadilah kita cakap badannya kecil tapi bakat dia luar biasa. Itulah sebab saya memang mengikuti Zizi dari awal. Itulah. Mengharapkan ni jadi kekal sebagai rapper saja. Tiba-tiba dia keluar tang sini, dia pergi tang situ, pergi tang sini macam. Tapi dia masih bawa Zizi Kirana kan? Itulah. Tapi dia masih bawa Zizi Kirana tu masih lagi ada. Tak tukar image dan sebagainya. Tak, alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi makin lama menghadapi cabaran daripada netizen ni memang masih boleh hadap lah. Alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah masih boleh. Macam mana tu nak hari hadap? akan datang belum tahu lagi. InsyaAllah boleh. Ni orang kuat semangat ni. Cara dia hadap senyum je bila orang kecam-kecam atau cakap negatif pasal kita, kita just ambil mana yang kita rasa betul. Kita akan tanya orang-orang keliling kita kan betul ke apa dia cakap macam ni. Kalau dia cakap betul, dan kita ambil. Kalau yang macam menghina ke apa semua tu biarlah letak tepi je lah macam tu. Yang mana baik kita ambil kan. Ya betul. Okey, soalan seterusnya nak tanya. Masa sekolah katanya masuk nasyid dan sebagainya kan. Jadi bila yang ambil rap ni sebenarnya? Hip hop ni masa bila? Hip hop dia sebenarnya start daripada 2009 masa masuk dengan Fabulous Cats. Jadi dekat situ memang dah belajar sikit-sikit. Tapi yang lebih fokusnya kepada hip hop tu bila 2014 bila saya kerja dengan Abang Malik tu je lah. Maknanya sebelum tu memang bukan hip hop lah. Tak. Jadi di Sabah tu Nur Fazilah lah bukan. Nama betul Nur Fazilah. Maknanya Zizi Kirana ini dibentuk lah. Sampai nama sebenar. Taklah, nama Ni aku betul-betul minat. Nama aku memang ada Zizi pun. Ada Nur Fazilah alias Zizi. Jadi Kirana tu yang ditambah oleh Abang Malik. Okey, sebenarnya kita nak raikan seorang pemanggil. Tapi pemanggil ni dia ada sejarah dan cerita di sebaliknya ya. Cerita yang tersalah panggil Zizi Kirana. Oh, Kak Jamalia. Dia tahu. Okey, kita ingin raikan pemanggil talian. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sayang. Zizi. Puan Jamila. Panggil Zizi dulu. Kali ni betul Zizi. Kali ni tak salah lagi. Kakak Jamalia. Assalamualaikum. Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang, akak minta maaf. Akak ni sebenarnya tak dapat tengok di apa on air sebab hari ni ada appointment bank. Jadi bila penerbit call, Allah, kenapa tak bagi tahu? Allah. Zizi, apa pun, akak syukur alhamdulillah. Zizi mungkinlah salah satu doa akak. Zizi punya lagu tersenarai dalam anugerah juara lagu kan? Ya betul, insyaAllah. Itulah kata akak. Mungkinlah dengan orang kata kontroversi ni sikit. Mungkin orang kata dapat menang malam tu kan nanti. Mana tahu. Amin. Yang lain tu jangan doakan aku. Amin. Bi, Zizi sentiasa. Tu memang sentiasa ada. Bukan Zizi, bukan Zizi saja yang mana panelis ke semi-final panelis semua dia yang tercalon. Good luck lah. Cuma agak harap Zizi seserala lah. Top 3 ke? Amin. Amin ya Allah. Amin. Kak Jamila. Kak Jamila. Ya saya. Betul ke dekat bank ni cakap kuat-kuat? Kejut dekat bank. Betul. Tak ada macam ni. Tak baik. Tipu tau. Berdosa. Hari ni puasa. Ni Zizi betul. Akak teman anak akak. Dia ada appointment RHB Bank. Jadi akak semua dah kereta. Okey Kak. Okey. Hati-hati di bank tau. Aku akan suara tau. Ni dekat tinggal
lagi. Hati-hati di bank tu. Jaga penjarakan. Jaga penjarakan. Terima kasih pada penerbit dan ni boleh tak akak nak ucapkan akak welcome back pada Izzati. Oh, Anim, Anim. Akak ada peluang ada. Akak ada kata hari tu the only one yang panggil dia Izzati. Oh, wow. Okey, akak the only one. Akak semua tengok Dayah pun dah balik semua kan. Orang yang mana pengacara yang dah balik tu. Tahniahlah didik anak tu baik-baik ya. Semoga jadi anak yang soleh, yang soleh. Amin. Terima kasih. Okey. Okey. Assalamualaikum. Good luck, Di. Good luck, Good luck. Okey, Kak. Okey. Lagu. Good luck. Doa sentiasa ada. Amin. Amin ya Allah. Thank you, Kak. I love you. I love you. Agaknya bank tak buka lagi. Belum lagi. Dia tengah queue lah, Sangat akrab je bila panggil Z je. Itulah dia. Betul ni. Tak, saya dah call dah hari tu dia. Dengan Sisi. Kita orang dua sekali call. Jadi tu yang dia macam Okey, kita doakan yang terbaik juga untuk semi-final hari Sabtu ni kan? Saya punya Ahad. Ahad ya. Okey. Hari Ahad. Amin. Penerbit kata boleh rap. Okeylah. Boleh rap. Rap sekarang. Terima kasih, all the best ya. Okey, kita nak dengar lagu yang dinanti-nantikan ni. Okey, untuk Kak Jamilah dan semua. Kak Jamilah, I love you. Assalamualaikum. Zizi Kirana. Sendiri mahu ingat rambut sendiri sikatku selama tak sihat. Bagaimana dengan kamu? Sendiri boleh kira meroyan itu gila. Tanya diri sampai bila nak jaga tepi kain aku sakit hati semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Mari membawa pasang telinga pasang. Aku ada cerita, mari kita berdagang. Asah-asah lidah, usah-susah natijah. Buka tutup telinga mulut, kita hebatkan gibah. Zizi itu, Zizi ini. Dulu suka, sekarang benci. Makin banyak kenalannya bila Zizi keluar sini. Beras dapur engkau takkan jadi nasi. Aku jadi iri hati engkau, bukan sakit hati aku. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Mari kita kecam cerita hangat semalam. Segitu segini si fulan, resam kita lepaskan geram. Bisik-bisik, bukan sikit-sikit. Tak payah risik-risik, kisah kelambut sekeluar bilik. Dia ini, dia itu, tak ada segan hilang silu. Yang ni biris gadel situ, yang tu putus haru biru. Suruh laki engkau tolong jangan follow aku. Sebab tu laki engkau itu bukan jodoh aku. Sendiri mahu ingat rambut sendiri sikatku selama tak sihat. Bagaimana dengan kamu? Sendiri boleh kira meroyan itu gila. Ya diri sampai bila nak jaga tepi kain aku. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah. Zizi masih kat sini, masih lagi berdiri, masih cukup rezeki. Jemput makan hati, tak cukup asam garam. Kau masih tak tenteram, tak tahan tengok pejam. Kalau hasad sila kecam. Kecam sampai lebam kita kecam. Kecam sampai lebam kita kutuk. Kutuk sampai besok kita kutuk. Kutuk sampai sakit hati semua nak luah. Banyak sudu sampai tak cukup kuah. Hati hitam boleh tutup dengan jubah. Kecam orang lain sendiri tak nak ubah.